Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hari ini hari Jumaat, dalam tak kita sedar hari ini dah 7 Syawal. Barangkali ada juga yang sedang berpuasa 6. Hari ini hari terakhir tahniah. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Dan hari ini juga saya nak sampaikan salam kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga sentiasa berada dalam keadaan baik-baik, tenang-tenang, berbahagia. Dan saya rasa inilah antara cuti yang paling panjang dia berkait-kait kan. Ada yang sambung cuti sampai 1 Mei, 2 bulan Mei baru start ataupun mula bekerja. Tapi apapun, hari ini kita nak beri tumpuan kepada untuk membina syurga dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah membina rumah kita dalam syurga, dan niat kita, tujuan kita tiada lain tiada bukan semoga kita dapat masuk syurga ramai-ramai bersama orang yang kita sayangi, dan kita bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendapat syafaat baginda. InsyaAllah kita doakan dengan tujuan kita satukan ummah dengan ilmu. Dan bercakap tentang ilmu ni, ada satu figura lah, kalau kata kita sebut nama beliau, Masya Allah, daripada kita yang kecil-kecil manusia sampai yang ke mak-mak saya semualah. Kadang-kadang bertanya-tanya khabar kan, apa khabar hendaknya, dan saya nak tanya khabar teruslah depan mata. Assalamualaikum Datuk, apa khabar, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terbiasa. Selamat raya. Selamat raya Datuk. Bila dapat tengok orang-orang yang kita sayang, satu Malaysia rasa sayang, rasa sejuk, rasa hati Datuk. Syukur Datuk merupakan jurucakap Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat. Betul saya sebut Ustaz? Wa ulumul Quran. Oh, subhanallah. Tergeliat lidah. Masya-Allah, luar biasa. Dan ini kita nak beri tumpuan kepada bagaimana Datuk, kalau dulu Ramadan kita beri kepada bersedekah sebagainya, dan kita tak nak apa saja amalan kita terhenti di bulan Ramadan. Ya. Syawal kita perlu gandakan lagi, momentum dia kena ada. Betul. Dan kita beri tumpuan kepada berkongsi rezeki, berinfak, bersedekah ni Datuk. Kadang-kadang dah makin kurang, makin lemau lah orang kata. Ya. Ada bulan Syawal. Bagaimana Datuk, kita nak tengok bagaimana infak ini boleh meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Haji Abu Talib. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah yang kedua di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Kalau kita lihat di dalam surah ini, Allah Ta'ala awal-awal menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau disebutkan orang yang bertakwa, di sini Allah Ta'ala sebut ialah orang yang mendirikan solat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mendirikan solat, dan orang yang menafkahkan pada jalan Allah. Pemberian yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia infakkan balik kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau awal-awal di dalam surah Al-Baqarah ini, awal-awal di dalam Al-Quran menyebutkan di antara salah satu perkara yang membawa sifat takwa ialah infak. Kenapa kita hari ini agak susah ataupun sukar untuk berinfak? Ada 3 benda untuk jadi orang bertakwa. Beriman kepada Allah. Kemudian direct Allah sebut wa yuqimunas salah, dirikan solat. Dan betul yang ketiganya Allah Ta'ala sebut ialah kau berinfak pada jalan Allah. Banyak orang yang boleh membelanjakan harta dia. Infak ni maknanya berbelanja lah. Berbelanja pada jalan Allah. Sebab banyak hari ni orang berbelanja pada jalan yang bukan-bukan. Tambah bulan Ramadan, bulan raya ni, aduh, bukan saya nak marah ke, tidak kan. Saya tak adalah, tapi kita terlalu mudah membakar wang kita. Itu dia. Ya, kita terlalu mudah membakar wang. Tapi benda itu tidak sampai pun kepada Allah. Tidak sampai pun kepada kita ni untuk akhirat kita. Jadi apa salahnya kalau anak cucu kita boleh membakar wang pada malam-malam bulan Syawal ini, tak tahu untuk apa, berseronok untuk apa. Apa salahnya wang itu kita infakkan pada jalan Allah, baik berzakat, baik bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan saya dengar, saya juga difahamkan infak ni boleh membuka ataupun memberi jalan penyelesaian kepada masalah kehidupan. Betul Datuk? Ya, kalau saya ada masalah, saya cari orang susah. Ya. Bukan saya orang susah tu nak tolong dia. Ya. Saya macam mana aku nak sedekah dengan dia. Cari anak yatim, macam mana aku nak tolong dia. Macam mana aku. Bila kita cari orang susah, cari budak tahfiz, bila kita cari orang-orang yang hafal Quran, kita baik dengan dia orang, sedekah pada dia orang, saya rasa ya Allah, tenang hati saya. Masya-Allah. Itulah cara banyak orang bila asal orang jumpa saya, ustaz sihat ke? Ustaz sihat je, sihat. Jadi antara ubat yang saya selalu latih diri saya untuk saya telan ubat tu, bukan setakat ubat daripada hospital je, ubat rohani saya. Namanya ialah infak. Jangan kedekut. Insya-Allah
Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kelebihan infak. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kamu infakkan pada jalan Allah, Allah akan ganti balik. Jadi saya nak yang itu. Nak penggantian yang Allah jamin dalam Quran dengan sebab kita berinfak. Allah, cukup luar biasa. Infak membuka 1001 jalan. Saya sangat yakin dalam bulan Syawal ni ada macam-macam benda kadang kita fikirkan, apatah lagi tentang kewangan. Datuk, kita kadang cakap tentang memberi, kita akan dapat balik. Ya. Itu formula yang Allah selalu bagi tahu pada kita. Tapi kita yang kurang tu ada rasa yakin. Yakin bila memberi tu kita dapat balik. Sebab apa? Kita ni kalau macam saya bagi Datuk satu, Datuk bagi saya dua. So, saya lagi lah suka bagi ke Datuk. Tapi sebab kita tak yakin, tak nampak. Macam ni Datuk, kita yakinkan diri kita. Dan sebenarnya kita terus juga nak kongsi sebenarnya kat situ ada manfaat yang mengalir. Mungkin di dunia dan juga di akhirat pastilah ada. Ya, kita sekarang ni menumpang je dalam dunia ni. Allah. Kalau kita sedar diri dalam dunia ni, kalau kita sewa kereta, kita kena sedar tu kita sewa. Kalau rumah-rumah sewa, kita kena sedar diri. Kalau kita tumpang rumah orang, kita kena sedar diri. Faham. Tapi benda yang paling besar kita menumpang, kita semua ni menumpang bumi Allah. Satu, baiknya Allah, walaupun kita menumpang di bumi dia, Allah jamin ada rezeki. Sampai semut pun ada rezeki, ulat dalam batu pun ada rezeki dia. Kemudian Allah Ta'ala pula minta kepada kita, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita itu, Allah Ta'ala kata kamu infakkan pada jalan Allah dan aku gantikan balik mana qasad sadaqatu min mal. Tak akan berkurang harta yang kamu sedekahkan. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dengan sebenar-benar keyakinan, apa yang kita takut? Banyak benda yang kita tak uruskan sekarang, yang Allah uruskan. Allah. Jantung kita berdenyut ini pun Allah yang uruskan. Kita tak tahu pun macam mana makanan kita, kuih raya depan ni kita makan ni tuan-tuan. Kuih raya ni masya-Allah, subhanallah. Yang kita makan semalam, yang kita makan minggu lepas, Allah yang uruskan bagaimana nak jadi darah, macam mana nak jadi daging, macam mana nak jadi zat, macam mana nak jadi vitamin. Kita tak pernah, kita hanya makan saja. Malah makanan yang kita makan tu pun Allah Ta'ala bagi. Dah masuk dalam perut kita ini pun dia adjust macam mana nak jadi darah, nak jadi air, nak jadi bahan buangan. Semua Allah Ta'ala uruskan. Kalau begitu, kenapa kita takut dalam bab pemberian rezeki? Ni kalau aku sedekahkan ni, macam mana? Kalau aku sedekahkan, aku nak makan apa pula? Jangan takut. Kalau perut kita ini pun Allah uruskan, darah kita ini pun Allah uruskan, segala-galanya Allah uruskan. Takkan rezeki kita Allah Ta'ala tak uruskan? Jadi jangan takut. Bila manusia takut, itulah yang menjadikan dia ragu-ragu. Akhirnya bila dia ragu-ragu, dia jadi kedekut. Dia jadi tamak, dia jadi haloba, dia jadi seorang yang bakhil. Sebab dia ragu-ragu dengan Allah. Kalau dia orang yang betul-betul yakin kepada Allah, bila Allah Ta'ala kata, aku ganti balik sedekah yang dia buat, bukan setakat di dunia, mengalir sampai dalam kubur, mengalir sampai di hari kiamat. Masya Allah. Yang kedua, kita bila habis baca Quran, kita akan sebut Sadaqallahul Azim. Ya, betul. Kita duduk di TV Hijrah ni, Allah, Al-Quran sentiasa lah kita duduk dengar program Quran ni, TV Hijrah ni tuan-tuan. Sampaikan bila kita bertaranung tu, bila disebut sadaqah tu nak habis tu, Sadaqallahul Azim. Tadi menung je. Bila sebut sadaqallah tegak badan. Sadaqallah tu maknanya maha benarlah Allah yang maha agung. Jadi kalau kita sendiri mengaku bahawa Allah itu maha benar, kenapa kita tidak yakin bahawa Allah akan gantikan balik infak? Allah Ta'ala akan gantikan balik sedekah. Dan petua untuk jadi kaya ialah bersedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Sampai habis ayat itu. Itulah petua bagaimana untuk jadi orang yang bersedekah. Saya masih ingat dulu, saya buat sekolah dululah. Sebab tu saya kadang-kadang kalau macam sekolah madrasah Darut Tahfiz wa Ulumul Quran ni minta saya, ustaz kita tolong buat sekolah, saya buat. Sebab apa? Saya pernah buat sekolah dulu. Mula-mula saya buat tahun 2006 dulu. Ada satu orang laki-laki bukan Muslim, Cina. Dia datang. Dia kata dekat saya, ni mau buat apa? Saya kata mau buat sekolah. Ini semayang punya tempat. Ya. Dia sedekah. Allah. Mau bayar zakat. Ya Allah. Saya kata, you Islam ke? Tak, saya tak Islam. Pasal you mau bayar zakat. Lagi banyak saya kasih, lagi banyak Tuhan Allah ganti. Ini kalau orang yang bukan Islam yakin, kenapa kita yang beriman meragu-ragui janji-janji Allah? Ini cerita betul tuan-tuan. Dia kata lagi banyak dia bagi, lagi banyak pula Tuhan balas pada dia. Allahu Akbar.
Allah, yakin ya. Nah, yakin. Wah, Walaupun tak Islam. Masya Allah. Ni antara ilmu-ilmu atau nota-nota yang kita boleh ambil sama siapa yang dapat salin nota tadi, apa yang Datuk kongsikan. Ada 3 perkara tadi antara perkara yang Datuk kongsikan. Boleh nyatakan di dalam Facebook, insyaAllah semasa-semasa orang lain boleh belajar. Datuk, ada yang sampaikan salam. Cahaya hidupku, Wassalamualaikum Haji Talib, Ustaz Datuk Kazim Ilyas, selamat raya. Maaf saya batin, handsome keduanya. Itu dia. Itu yang mahal tu. Itu yang nak belanja roti canai lagi. Dan ada yang juga sampaikan salam kepada Datuk. Ramai ni kata Ipoh Mali tak sombong. Ini ada kata Datuk pakai baju warna oranye. Salam daripada Singapura, Ibu Kim Linis. Ramai ni yang menonton. Terima kasih. Anda boleh juga kongsikan di paparan Facebook. InsyaAllah semasa ke semasa saya akan baca. Kita akan berehat seketika. Dan Masya Allah luar biasa apa yang Datuk kongsikan tadi bersama kita. Begitulah juga kadang setiap kali kita naik kapal terbang, kita yakin kepada juruterbang bahawasanya juruterbang ni akan bawa kita. Tak adalah pula kita pergi berebut steering tu kita nak bawa. Tapi begitulah juga kita yakin dengan apa yang Allah janjikan. Dengan infak Allah akan buka segala pintu hijab rezeki kita. Dan kita akan beri lagi perkongsian ilmu. Lepas ini berehat seketika. Jangan mana kembali lepas ni. Adakah kita akan masuk syurga sekiranya berasa sombong dengan kesenangan ketika di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ganang. Jom kita bantu lahirkan generasi berakhlak mulia dengan berinfak kepada pembinaan dan pengurusan kompleks Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat sekarang. Allahu Akbar. Ya, bagaimana Datuk katakan tadi, janganlah kita sombong kata dunia ni semua pinjaman. Tadi tu siap dia tolak lagi orang tu. Sedih benar tengok. Ya, geram kita tengok Jumpa kita kerjakan dia, masya-Allah. Dan kita nak beri tumpuan juga Datuk bagaimana infak ini kepada siapa yang yakin akan memberikan jaminan rezeki yang berterusan. Betul, kerana rezeki ni Datuk, kita nak tengok nombor dalam bank account tu ada. Tu rezeki. Sebenarnya rezeki ni berapa macam cabang tu? Banyak. Ketenangan jiwa pun rezeki juga. Saya jumpa dengan Haji Talib pagi ni pun rezeki juga. Masya-Allah. Tuan-tuan duduk tengok TV Hijrah dapat ilmu ni pun rezeki juga. Ya, betul. Anak yang soleh pun rezeki, isteri yang solehah, suami soleh pun rezeki, jiran yang baik pun rezeki, duduk di bumi yang baik ini pun rezeki. Betul. Semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena cari jalan macam mana nak dapat rezeki yang baik. Dan salah satunya ialah infak tadi. Salah satunya zakat. Salah satunya berwakaf. Dan dia bukan setakat dapat rezeki dalam dunia. Rezeki dalam kubur. Allah. Banyak orang hanya bercakap rezeki dalam dunia. Ni rezeki dalam dunia ni depan Kuih saya raya. kuih raya kan. Boleh makan ya? Boleh je. Rezeki belum tentu lagi. Saya belum jamah lagi tuan-tuan. Belum tentu lagi rezeki saya kuih raya. Tapi kalau kita mati, rezeki kita macam mana dalam kubur? Yang tu pasti kita hadap. Yang tu pasti kita akan menghadapi dia. Jadi cara yang nak menerangkan kubur, bayangkan kalau kita bersedekah kepada Mahat Hafiz misalnya, melahirkan anak-anak yang membaca Quran, melahirkan ulama-ulama, melahirkan asatizah dan sebagainya. Pahala mengalir setiap kali mereka membaca Al-Quran, setiap kali mereka menjadi seorang pendakwah, menjadi ulama dan sebagainya. Kita yang menginfak ini pun dapat rezeki di alam sana. Jadi kita tak tahu macam mana bentuk rezeki di alam barzah. Hanya orang yang telah menempuh dan sedang menempuhnya tahu macam mana yang dikatakan rezeki di alam barzah itu. Rezeki di alam barzah, dan Datuk berapa ramai yang telah pun pergi mendahului kita, yang hidup lebih lama, jauh lebih lama di alam barzah berbanding di dunia. Akbar. Jauh lebih lama Datuk. Masya-Allah, luar biasa. Dan kita faham bahawasanya ini antara peluang-peluang, dan saya sangat yakin sesuatu yang berlaku hari ini macam hari ini, bertemu kita pun rezeki. Allah beri peluang kita, ini takdir Allah, ini bukan kebetulan. Maksud hari ini kita nak berkongsi peluang untuk kita mencari rezeki kita di alam barzah, di alam akhirat. Dan kita fahamkan sebagai jurucakap Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat ni bertempat di Raub. Raub Pahang. Apa yang boleh kita bantu sama-sama untuk berinfak? Saya tertarik dengan sekolah ini sebab yang pertamanya dia sekolah untuk Lil Banat ni makna untuk pelajar perempuan. Perempuan. Kalau Lil Banin tu pelajar lelaki lah. Banat maknanya pelajar perempuan. Untuk perempuan. Bukan senang kita nak uruskan Mahat Hafiz yang berasaskan kepada pendidikan untuk pelajar muslimat, pelajar banat. Yang kedua, dulu dia duduk di Taman Amalina ni. Kemudian sekarang dia orang dah dapat sebidang tanah yang agak luas untuk pembinaan asrama, pembinaan masjid surau, pembinaan rumah guru, pembinaan dewan kuliah dan sebagainya, dan mereka memerlukan lebih daripada 16 juta
untuk pembangunan kawasan ini. Dulu dah tambak dah Tuan Haji. Baik. Dah tambak, datang banjir pula dia dengan habis dia Dengan tanah-tanah jalan. dengan tanah yang telah ditolak tu pun berjalan sekali. Luas satu. Jadi luas. Jadi yang ni yang saya rasa peluang untuk kita sama-sama berwakaf, sama-sama berinfak untuk pembangunan sekolah ini. Inilah pentingnya tuan-tuan untuk kita buat persiapan. Ya, bukan setakat kita untuk melahirkan anak-anak yang berjaya di dunia saja. Begitu juga yang lebih penting ialah di akhirat. Dan tuan-tuan lihat ini bangunan mereka di Taman Amalina lah, di Pekan Raub tu. Dan kelulusan kutipan derma, pembinaan dan sebagainya telah mendapat kelulusan daripada pejabat agama daerah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang saya muliakan, saya menyeru kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita membuat infak untuk kita mencari pahala yang mengalir, untuk dapat rezeki di alam barzah, mendapat rezeki di hari kiamat. Mudah-mudahan inilah pahala yang berpanjangan. Mungkin untuk kita sedekah kepada arwah mak bapak kita, kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Insya-Allah. Allahu Akbar, luar biasa. Apa kita dapat saksikan ni, tanah yang telah diwakafkan yang perlu dibangunkan. Maka kita yang mungkin tak ada Allah rezekikan tanah sebagainya, Allah berikan apa yang ada sekarang ni, kita boleh salur sama-sama. Bagaimana Datuk katakan tadi, seorang mungkin RM10, RM100, mana yang ada banyak mungkin boleh kumpul adik-beradik, bincang-bincang untuk mak ayah. Boleh kumpul adik-beradik Kak Long, Kak Ngah, kumpul hari ini maklumat dah tertera, kita boleh sedekah sama-sama. Datuk, mungkin kita juga boleh kongsikan bagaimana cara dan kaedahnya lah. Ada online ke, nak kena telefon dulu ke, ataupun ada akaun bank ni kita transfer je terus. Apa yang terbaik Datuk? Ya, kita sekarang dah mudah sangat dah. Nak transfer online pun senang. Ataupun kita nak pergi ke sekolah dia sendiri pun senang. Ataupun kita nak pergi ke bank, nak masuk ke Maybank atas nama Madrasah Darut Tahfiz wa Ulumul Quran Lil Banat, nombor akaun dia 556244017501. Atau untuk dapat pengesahan kena telefonlah Ustazah Ummu Umairah 019-227-1224. Jadi kalau nak dapat kepastian daripada, sebab ada orang yang bila dia nak wakaf ni Tuan Haji, dia nak dapat kepastian betul ke, sebab sekarang scammer pun ramai. Ya, betul juga. Dia berhati-hati tuan-tuan. Ya, ni dah keluar dalam TV Hijrah ni pula, ramai pula scam yang nak ambil kesempatan pula, scammer pula. Dia berhati-hati ya. Alhamdulillah. Jadi dapatkan maklumat daripada Ustazah Ummu Humairah 019-227-1224, insya-Allah. Dan bagaimana Datuk Kazim terlibat ataupun beri support kepada pembinaan ni? Apa kena mengenanya ataupun apa sebab Datuk terbuka hati untuk support? Saya bukan setakat sekolah ni saja yang saya buat sokongan, support dan sebagainya. Banyak lagi. Oh, masya-Allah. Saya walaupun ceramah, jemputan ceramah ustaz, kami nak jemput ceramah ustaz untuk pelancaran derma, untuk wakaf masjid, saya mesti terima, insya-Allah. Kalau saya sibuk pun saya akan lapangkan masa untuk bagi, sebab saya merasai nikmat bersedekah ni. Saya merasai nikmat berwakaf bila saya buat sekolah. Dapat manfaat dari boleh rasa Allah. Waktu dalam sekarang ni pun berapa belas tahun saya ada sekolah ni, saya rasa ya Allah, Tuhan banyaknya tolong saya. Jadi saya nak rasa kenikmatan itu dikongsi pada yang lain. Betul tuan-tuan. Ini yang bila ada sekolah ke, tahfiz ke, masjid ke minta tolong saya, promosi ke, turun padang ke, saya turun, bukan kata padang, bawah padang pun saya turun. Pasal apa? Saya merasai nikmatnya itu. Saya dapat ramai kawan, saya dapat ramai sahabat, saya dapat macam-macam pertolongan Allah Taala bagi, Allah Taala tolong macam-macam bentuk bila kita terlibat dalam kerja-kerja wakaf, kerja-kerja infak, seterusnya untuk membangunkan madrasah, membangunkan ma'had tahfiz untuk membolehkan anak-anak kita baca Quran, menghafaz Quran. Yang manfaatnya bukan setakat untuk mereka, yang manfaatnya itu untuk orang yang bayar zakat, bayar hibah, yang bersedekah dan sebagainya. Ini yang saya tak jemu-jemu Tuan Haji. Ya, tak jemu-jemu nak mengajak orang untuk bersedekah. Kalau rasa nak tenang jiwa walaupun banyak masalah, nak sihat tubuh badan walaupun banyak penyakit, salah satu ubat dan penawarnya ialah infak pada jalan Allah. Dan depan mata kita ini ada Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran yang sangat memerlukan kita punya bantuan. Maka inilah peluang untuk kita dapat saham akhirat. Cukup luar biasa. Dan saya yakin kalau kita faham konsep bahawasanya kita dah bantu untuk pembinaan, mereka belajar Quran. Pas mereka baca Quran, pasti mereka mengajar orang lain pula. Dan ilmu tu akan berterusan, ajar keluarga, ajar orang lain, ada anak murid. Ya Allah, itu yang Datuk katakan tadi.
saham yang paling menguntungkan lah, tak akan rugi counter ni. Nabi kata manusia yang terbaik khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran dan mengajar balik pada orang lain. Jadi sekarang kita terlibat dengan budak-budak yang menghafaz Quran, anak-anak kecil yang menghafaz Quran. Mereka belajar Quran dan nanti mereka akan kembali mengajar orang balik. Masya-Allah, mereka adalah orang terbaik. Jadi kenapa kita tak bergaul dengan orang yang baik-baik? Dan kita menyediakan tempat untuk menjadi orang baik dan kita terlibat di dalam pembinaan masyarakat yang baik, iaitu masyarakat Al-Quran. Masya-Allah, masyarakat Al-Quran. Dan kiranya setelah anda dah berkongsi rezeki dan infak hari ini, semua mudah di ujung jari je, boleh buat online dan sebagainya. Betul. Dan jangan terhenti di situ, kongsikan, ambil maklumat, ada gambar Datuk ni, ambil gambar, Datuk dah senyum handsome, ambil gambar, kongsikan. Kongsikan nombor akaun ni dan sebagainya, kongsikan adik-beradik, grup WhatsApp sekolah, grup WhatsApp taman, grup masjid, geng mengaji dan sebagainya. Tolong kongsikan. Mereka kata apa? Manis tak senyuman tadi? Tak boleh. Sekali je Datuk buat. Sekali lagi. Dan sekali lagi Datuk war-warkan, serulah ramai-ramai insya-Allah di Saya tertarik dengan tabung ni. Cantik ya. Oh, cantik. Saya kalau pergi ke TV Hijrah tengok set dia, masya-Allah. Hari ni datang lain pula, hari ni cantik pula. Ni yang saya ada tabung suka. Kalau kita ada di rumah kita tabung sedekah subuh. Setiap hari kita masukkan, waktu selepas subuh masukkan. Yang ini kita masukkan pula pada Madrasah Darut Tahfiz wa Ulumul Quran. Masya-Allah, barakallah hidupnya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk itu. Baik, terima kasih banyak Datuk. Terima kasih. So kami rasa begitulah bahagia kehadiran Datuk di sini kan. Menceriakan pagi kami. Rasa sedap lah rasa, tak tahu nak cakap macam mana. Dan Ibu Kim Linis kata saya dah share dekat grup Singapura. Terima kasih. Masya-Allah, satu Singapura pula bersedekah. Jemput datang ke Raub, datang tengok sekali insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan Datuk. Semoga sihat seterusnya, terus beri manfaat pada ummah dan teruskan doakan Datuk berbahagia dunia akhirat bersama keluarga dan juga pasukan Al-Barakah insya-Allah. Dan kepada semua kita akan berehat seketika kembali lepas ini dengan beberapa lagi perkongsian. Adakah kita akan masuk syurga sekiranya berasa sombong dengan kesenangan ketika di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ghana. Jom kita bantu lahirkan generasi berakhlak mulia dengan berinfak kepada pembinaan dan pengurusan kompleks Madrasah Darul Tahfiz wa Ulumul Quran Nil Banat sekarang.